Selamat pagi kelas. Okey, hari ini kita punya tajuk adalah proses elektrolisis. Pada minggu yang lepas, kamu sudah belajar beberapa istilah yang penting untuk tajuk ini. Jadi, apa yang kamu sudah belajar minggu lepas adalah tentang ini, anode dan juga cathode. Cikgu harap kamu masih ingat bahawa anode tu adalah elektrod. Ini elektrod yang warna hitam ni. Elektrod yang tersambung ke bahagian positif bateri. Kemudian cathode adalah elektrod yang tersambung ke terminal negatif bateri. Macam mana mau tentukan positif kan negatif? Tengok ini lukisan terminal dia. Panjang pendek, panjang pendek. Yang panjang tu adalah positif dan yang pendek tu adalah yang negatif. Jadi kalau kamu nampak lukisan bateri begini, bahagian yang panjang tu akan disambung kepada anode. Yang pendek disambung pada cathode. Yang kamu nampak begini nih, ini sebenarnya adalah litar, wayar. Kemudian, kamu nampak nih lukisan macam mangkuk, ini adalah mangkuk pijar. Di dalam mangkuk pijar ini ada larutan. Larutan apa? Larutan plumbum 2 bromida, PbBr2. Kalau untuk pengetahuan kamu, kalau dalam kimia, you have to hafal a lot of ions. Ions, tapi di dalam buku teks ini hanya difokuskan satu saja larutan, iaitu PbBr2. Dia punya nama adalah plumbum 2 bromida. Jadi cikgu yakin ini yang akan difokus di dalam peperiksaan lah. Okey, jadi mari kita fahami macam mana proses elektrolisis untuk leburan plumbum 2 bromida. Elektrolisis, cikgu harap kamu masih ingat minggu lepas cikgu ada bagi tahu kamu, lisis maksudnya pisah. Lisis maksudnya pisah. Elektrolisis maksudnya memisahkan kamu punya leburan dengan menggunakan elektrik. Dari mana sumber elektrik? Daripada bateri. Jadi semasa proses elektrolisis, apa yang berlaku adalah kita zoom in dalam larutan ini, inilah yang ada. Okey, di dalam dalam leburan ini, cuba kamu tengok, memandangkan dia pakai PbBr2 kan. Jadi, Pb tu dia punya simbol dan charge dia adalah Pb, 2+. 2+ tu adalah charge dia. Untuk Br, bromida, dia punya simbol adalah Br, dia punya charge adalah negatif. Jadi kamu fahamlah di dalam leburan ini ada dua jenis ion. Satu anion tu yang bercas negatif. Anion yang bercas negatif. Jadi siapakah anion di dalam larutan ini? Anion dalam leburan ini adalah Br- bromida. Apakah cation di dalam leburan ini? So cation di dalam leburan ini adalah ion plumbum 2 Pb2+. Cikgu ulang semula. Ion bromida adalah anion yang bercas negatif. Cation adalah Pb2+, iaitu yang bercas positif. Banyakkah sebenarnya di dalam? Jadi, apa yang berlaku adalah you have to understand the siapa yang tertarik kepada siapa. Okey, apa yang tertarik kepada apa. Dalam kes ini, leburan ini, yang negatif ini akan tertarik kepada anode. Ion bercas negatif akan tertarik kepada anode. Tengok ini ayat. Semasa proses elektrolisis, ion bercas negatif, iaitu anion, bergerak ke anode, iaitu elektrod positif. Yang cation, iaitu ion bercas positif, akan bergerak pergi cathode, iaitu elektrod bercas negatif. Jadi kamu mesti mau ingat di dalam kamu punya nota tu, kamu tulis cation akan tertarik kepada cathode. Kemudian anion akan tertarik kepada anode. Kenapa begitu? Cation adalah positif, cathode adalah negatif terminal. Anion adalah negatif ion akan tertarik kepada anode, iaitu positif punya elektrod. Dia bertentangan. Anode positif, jadi dia akan menarik anion. Cathode is negatif, jadi dia akan menarik cation. Ingat itu cat dengan NN saja. Jadi itulah proses yang berlaku
di dalam elektrolisis. Okay? Bila dia sudah ada elektrik mengalir, maka kamu punya ion-ion yang berlainan cas tu dia akan tertarik kepada katot yang berlainan cas. Jadi di sana berlakulah proses pemisahan pelambung 2 bromida. Dia akan tertarik kepada terminal masing-masing. So, elektrolit tidak dapat mengalirkan elektrik dalam keadaan pepejal kerana tiada ion yang bebas bergerak untuk mengalirkan elektrik. Apa maksud dia di sana? Elektrolit minggu lepas kita ada belajar kan? Elektrolit tu adalah leburan ataupun larutan. Leburan ataupun larutan yang di dalam mangkuk pijar tu, itulah elektrolit. Tapi kalau kamu nampak di sini soalan dia bilang pepejal. Kalau dia cakap pepejal, pelambung 2 bromida, itu tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Kenapa? Sebab dalam pepejal, tiada ion yang bebas bergerak. Tiada negatif, tiada positif, langsung tiada. Tetapi, kalau kamu nampak leburan, ataupun kamu nampak dia tulis di sana larutan, itu elektrolit, dalam bentuk leburan atau larutan, maka bolehlah mengalirkan arus elektrik. Boleh mengalirkan arus elektrik. Kenapa? Sebab ada ion yang bebas bergerak. Cikgu harap lesson today ini saja. It's very simple. Okay? Proses electrolysis. I hope you can understand. Please watch the video again and again. Dan kalau ada soalan, boleh tanya teacher di dalam grup. Thank you very much.